Ini kitab penawar bagi hati, muka surat 39. Surat 39, baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati, bahawasanya penyakit hati, penyakit hati ni segala sifat-sifat keji yang ada di dalam hati. Itu penyakit hati. Bukan penyakit hati ni hak doktor buat pembedahan di hospital. Itu hati jasmani. Hati itulah hati stokor tu. Kan dahulu kan kita pernah sebut dah, qalbun ada dua. Qalbun jasmaniyun, qalbun ruhaniyun. Qalbun hati jasmani, hati stokor itulah tu bahagian perubatan doktor. Ni hati ruhaniyun. Penyakit hati ni segala sifat-sifat keji yang ada di dalam hati. Seperti dengki. Buat contoh dengki. Tajuk sekarang tajuk dengki lah. Tajuk sekarang tajuk dengki. Cuma diluaskan. Bukannya dengki je. Penyakit hati, sifat keji di hati, yang mana-mana sifat keji di hati. Tapi bicara sekarang, bicara dengki ni. Sifat kecelaan yang ketiga. Sifat kecelaan yang keempat bicara sekarang adalah berkaitan dengan dengki. Mana penyakit hati? Seperti dengki. Tiada ada obatnya. Obat untuk mengatasi penyakit hati ni, seperti dengki ni. Tiada ada obatnya, melainkan dengan campur. Melainkan dengan dicampur. Mana dicampur? Dihimpun. Dicampur, dihimpun ilmu dengan amal. Campur-campur ni seperti makjun. Makjun ni obat yang campur itulah makjun. Macam benda ramuan tu makjun. Kita makjun ni yang tertentu dah makjun tu. Hak getar tu. Hak getar hitam-hitam tu makjun tu. Dia makjun ni bukan tu saja. Obat yang di dalam tu ada macam-macam bahan dalam tu. Ada macam-macam ramuan dalam tu. Itu dia panggil makjun. Makjun tu. Kita makjun obat yang tertentu. Samalah di dalam tu ada dia punya ramuan-ramuan di dalam tu. Jadi makjun ni obat yang dicampur di dalam tu bagai-bagai ramuan. Itu dia panggil makjun. Jadi sekarang ni makjun ni dia kalau tak cukup ramuan, tak mujarab. Ni pun cerita asbab juga. Obat ke makjun ke apa tu asbab belaka. Asbab belakanya. Sekarang ni kita bicara bab obat penyakit hati, ilmu dan amal. Ilmu amal pun asbab juga. Hakikatnya Tuhan. Bukan ilmu amal kita pun. Itu asbab yang menjadi kewajipan pada kita, ilmu dan amal. Sama juga obat makjun. Nak mujarab, dia kena cukup bahan di dalam, baru mujarab. Itu pun cakap asbab belaka. Kita cakap asbab sama-sama. Dikuasai oleh nafsu syaitan. Digoda oleh nafsu syaitan. Nafsu ke syaitan ke asbab belakanya tak bekas. Pengaruh ke goda ke apa ke, Tuhan belaka. Tapi kita cakap dipengaruhi, digoda oleh nafsu dan syaitan. Nafsu makhluk tak bekas. Syaitan makhluk tak bekas.
Tu macam-macam cakap asbab belaka. Tu kata cakap asbab tak salah. Itu cakap harian. Tapi hakikatnya mana ada nafsu syaitan boleh bekah? Semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat penyakit hati ni dia kena campur antara ilmu dan amal. Baru cukup bahan. Baru mujarab. Makjum. Nak jadi mujarab obat ni kena ramuan dia kena cukup. Ramuan tak cukup, getir saja je lah. Hak tu hak makjun nipu tu tau. Dia getir-getir gandum, pakat makan belaka. Dia kata baca bismillah molek-molek, lepas tu selawat molek-molek. InsyaAllah berharap kepada Allah jadi sembuh. Tahu sembuh tunggu hebat makjun ni, tengok-tengok gandum jadi getir. Ada apa lah tu? Asbab belaka tu. Dah tak ada pun ramuan dalam. Gandum je. Ramuan ke, gandum ke, asbab. Tapi waktu campur dengan nak ngecek itu nak nipu. Asbab tu jadi belaka. Jadi nak jadi obat, mujarab obat ni dikena ramuannya cukup. Nak obat penyakit hati ni dikena ramuan cukup, ilmu dan amal. Ni nak obat penyakit hati ni. Bukan penyakit hati hasad saja, dengki saja. Hak lain-lain pun sama. Dia kena ada dua. Ilmu campur dengan himpun dengan amal. Ilmu saja tak jadi. Amal saja tak ada. Tapi ilmu amal tak ada. Ilmu lah nombor satunya. Ilmu hak nombor satu. Nak beramal kena ada ilmu. Kita nak beradab kena ada ilmu. Ada orang ni adab dahulu, ilmu kemudian. Kita nak beradab kena ada ilmu. Ilmu yang dahulu, kemudian beradab kemudian. Tapi dalam kita nak belajar mula-mula memang ada adab, ada disiplin. Belajar fardu ain dahulu. Tu adab belajar. Hak beradab kita dengan Allah, beradab kita sama kita selepas kita ada ilmu. Sekarang ni dia bicara adab ilmu kemudian. Dia beradab sangatlah dengan orang ilmu, dia beradab, belajar dong. Jumpa orang alim tu, dia cukup-cukup menghormati. Jumpa orang alim tu cukup-cukup menghormati. Lepas tu ambil gambar, selfie, lepas tu belajar dak. Lepas tu duduk buat gambar tu dalam IP dia. Buat tu dah habis tu. Tu tak kenal pun dia ni. Tu kenal tak ni? Tak kenal tu kata. FB dia gambar tu. Tu kata tak kenal lah. Dia mari nepek. Menempel. Beradab sangat. Khidmat sangat ke tu. Khidmat. Tapi belajar ke tak? Tak belajar pun. Ni ada pasal gini learning. Kita memanglah nak belajar kena ada adab. Adab belajar, ada adab dia. Lepas berilmu barulah kita beradab. Sebab adab amal kita tu adab zahir, adab batin. Adab zahir, amal zahir, adab batin, amal batin. Dia ada ilmu dahulu. Tapi ke ilmu bukan ilmu sajalah. Ilmu kena campur, kena himpun dengan amal. Itu obat penyakit hati. Bicara sekarang adalah berkaitan dengan dengki. Maka ada pun ilmu, maka bahawa mengetahui ia seseorang. Mengetahui ni maka dengan yakin akan bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat akan dirinya. Tiada memberi mudarat ia dengki akan mereka yang dengki ia seorang akan dia akan mereka. Ni ilmu. Ilmu yang pertama kita kena faham dengki itu takrif dia macam mana. Itu yang pertama. Ilmu yang pertama yang kita nak kena tahunya, dengki itu apa dia. Cita di hati, nikmat pada saudara kita tu Tuhan tarik. Ataupun cita di hati,
Allah Ta'ala turunkan bala atas saudara kita, saudara seagama. Faham tak ni? Adapun kalau orang kafir dah sedang bicara, yang kita bicara minggu lepas, cerita di hati hilang nikmat pada saudara kita seagama yang gunakan nikmat pada maksiat, itu pun sudah hukumnya haram. Saudara seagama orang Islam yang beriman, tetapi apabila dikurniakan nikmat, diguna nikmat tu pada jalan maksiat, maka diharuskan kita cerita di hati, biar Tuhan tarik nikmat dia tu sebab diguna nikmat pada maksiat. Ini orang Islam beriman ni syarat membenarkan. Adapun orang kafir tu tak ada bicara tu. Dia orang syirik kepada Allah, sebesar-besar kezaliman. Cerita di hati, bila nak ikut orang kafir ni menega, bila nak mati dia ni, biar kiri lah. Yelah, gitulah. Hati kita orang beriman dengan kafir ni sangat-sangat tidak redha, sangat-sangat benci. Sebab dia mensyirikkan Allah. Duduk di bumi Allah, dia mensyirikkan Allah. Hati kita memang sangat-sangat benci, sangat-sangat tidak redha. Sebaliknya, hati orang kafir pun gitu juga. Dengan kita ni, manis kot depan je, sama je. Hati tidak akan bertahu. Hati orang beriman, hati orang yang mentauhidkan Allah tidak akan bertahu dengan hati orang kafir, orang yang mensyirikkan Allah. Tak akan bertahu. Keluar bolehlah kita orang yang beriman ni kena tunjuk contoh baik dengan orang kafir. Hati-hati tak nak pergi. Mereka yang kita buat baik macam mana pun, hati mereka takkan boleh pergi dengan kita. Pada ni, hati yang berlawanan mana boleh pergi. Hak dia di kami molek tu, pada kami molek. Kami molek. Ada ni. Bagaimana? Masuk molek tu. Kami orang ada. Pada kami. Seperti molek dia. Seperti molek. Tanda ni. Siapa sanggup makan daging babi dengan orang kafir daripada makan ayam dengan orang Islam yang dianggapkan jahat. Kami molek dengan orang kafir. Orang kafir pula suka molek ke dia. Itu ada something wrong dia panggil tau. Ada something wrong tu. Dia dalam-dalam tu dia pakat molek. Faham lah. Sebagaimana kita orang Islam, macam mana hati kita dengan orang kafir, begitulah hati mereka dengan kita orang Islam. Tapi kita orang Islam ni dari segi zahirnya, kita tunjuklah akhlak yang baik. Sebab apa? Bukan kita redha ke dia, kita nak suruh dia terpikat dengan agama kita. Mereka sama juga. Dia punya lakonan orang kafir ni, jangan pakai bersopan dia lagi daripada orang Islam. Orang Islam kadang-kadang ada pakaian yang tak jenis. Dia dok pakai baju kurung, kadang-kadang perlu letak selendang atas kepala. Ada benda lah orang kita ni. Orang kita ni kalau orang kafir, bersokok je atas kepala sutik, rebah lalu lah. Tu je. Orang kita ni mudah. Kita memang akan buat baik sebab kita nak supaya mereka diberi taufik hidayah oleh Allah, keluar daripada kesyirikan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah timbul di hati Tuhan tarik nikmat kafir, tu tak ada bicara tu. Sehingga kan orang Islam sendiri tiba-tiba digunakan nikmat untuk melakukan maksiat, syarat membenarkan, mengharuskan cerita di hati Tuhan tarik nikmat, kerana nikmat tu diguna pada perkara maksiat. Bukan tak kenang ke nikmat, tak kenang dengan maksiat yang diguna daripada nikmat tu. Alamat tandanya apabila dia tinggal je maksiat, dia tak buat maksiat dah dengan nikmat yang Tuhan beri tu, maka tak ada dah cerita di hati. Makna situ jelas cerita di hati lah nikmat, bukan kerana nikmat tu, kerana dia guna nikmat pada perkara maksiat. Jadi permulaannya kena kenam molek.
dengki tu apa takrif dia. Kemudian kena tahu juga apakah sebab dengki ni. Banyaklah sebab dia, di antaranya dengki mari daripada takabur, dengki mari daripada berseteru, dengki kerana jahat nafsu semata-mata. Untuk mengelak dengki ni, dia Tuhan kata wa kunu ibadallahi ikhwana, maka hendaklah kamu menjadi hamba Allah, hendaklah menjadikan hamba Allah akan saudara. Mana kita berkaitan antara sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menjadikan sekalian hamba Allah ni sebagai saudara, maka mudahlah kita nak lepas daripada dengki. Kalau kita sama-sama bersaudara, tak adalah takabur. Kalau kita sama-sama bersaudara, tak adalah kita nak bermusuh. Kalau kita sama-sama bersaudara, kenapa pula saudara kita dapat nikmat, kita cita di hati Tuhan hilangkan nikmat? Adalah sebab dia saudara kita. Kena kena hubungkan tu rahim. Dengan berbaik-baik dengan bersaudara ni akan memelihara daripada penyakit hasad dengki. Itu hak mula-mula bicara bab hasad dengki yang dahulu. Ni ilmu ni nak tahu pula. Dengki. Sekarang ni dengki apa dia tahu dah. Dengki ni haram besar-besar tahu dah. Kita pergi pula pada dengki ni memberi mudarat akan dirinya sendiri. Dengki beri mudarat akan diri sendiri, beri mudarat pada agama, beri mudarat pada dunia. Tiada memberi mudarat ia dengki akan mereka yang dengki ia seseorang akan yang didengki. Dengki ni mudarat agama sendiri, mudarat dunia sendiri. Yang didengki tak jadi apa pun. Yang didengki tak jadi apa-apa pun. Cita, kasih, kenang di hati, hilang nikmat. Tak degih tu, tak degih juga tu. Tak degih, tak jejah pun. Tak jadi apa pun orang didengki tu. Kalau cita di hati, hilang nikmat, Tuhan pun tunggu kita, hilang nikmat lalu dah. Apa hati? Bukan kata tak mudarat apa pun atas orang didengki tu. Tak jadi apa. Bukan nikmat yang didengki tu bertambah. Ni semata-mata dengki lah ni. Tapi daripada dengki tu dia naik setangga lagi. Dia akan berusaha untuk memudaratkan orang yang didengki. Dia nak menjatuhkan dengan umpat, dengan fitnah. Tu. Pada ni. Ini bicara permulaan ni. Sebab itulah kita dengar sini, deki nak deki lah. Mudarat tadi sendiri. Yang didengki ni takkan jadi mudarat. Itu permulaan. Bila orang dengki ni dia akan usahakanlah nak jatuh balik. Dengan fitnah, dengan umpat, kemudian cari pula tutup bomo. Lepas tu kadang-kadang kita ni nikmat ni jangan masuk FB sangat. Keluarga bahagia ni tak payah tanya nak FB lah. Kami keluarga bahagia, mesra, kami keluarga ni masuk nak FB. Bukan semua orang yang suka ke kita. Maka orang untuk suka kita, mulalah bulu mata. Dia pun cerita di hati, Tuhan tarik nikmat. Bosan tengok ni, gong ni, sombong ni, mentang-mentang keluarga dia bahagia. Anak-anak dia terpelajar belaka, anak-anak dia comel belaka, anak-anak dia berjaya belaka. Timbullah cerita di hati orang lain supaya nikmat Tuhan tarik balik. Tak mudarat akan mereka yang didengki. Tak mudarat kalau dia tak usahakan apa-apa. Kalau dia usahakan apa-apa, tak mudarat. Lepas tu jangan kita suka menonjol-nonjolkan kebahagiaan. Suka menonjol-nonjolkan. Jangan kita nak bergambar anak kita je. Orang tak ada anak.
Apa tak ada anak? Tak payah kita ni. Sekarang ni kalau boleh dalam rumah kita tu, kita nak buat live CCTV 24 jam biar satu dunia tengok berkali tu. Boleh gitu tu. Live 24 jam. Habis dalam rumah tu ada CCTV belaka, tayang pada dunia luar nak tengok kita ni ke mana. Kita kehidupan kita. Kenapa kita nak tayang situ? Pukul gambar situ, masuk situ. Padahal bukan semua orang suka kita. Dia dengki, kita tak mudarat. Kalau dia tahu apa-apa. Kalau dia tahu apa-apa. Daripada dengki, dia pun buat kerja ni. Bomo contohnya. Dosa besar dia, 2 kali dosa besar. Tapi orang yang didengki, tak jadi mudarat. Mudarat juga. Mudarat. Lepas tu kata, jangan kita menonjolkan apa nikmat Tuhan ada, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jaga molek kerana kita akan dipersoalkan di hari akhirat. Itu je. Bukan nak tunjuk orang. Ni jalan jauh, tunjuk ke orang. Makan sedap, tunjuk ke orang. Tunjuk habis. Habis benda. Dunia sekarang tau. Habis benda. Seolah rumah tangga dia, biar orang tahu belaka. Rumah tangga orang, rumah tangga dia. Tok laki orang, tok laki dia. Faham tak ni? Jangan tok laki sekarang ni, bini dia ramai. Satu Malaysia bini dia. Apa? Dia wahai je dengan satu bini, habis bini dia orang ramai dalam Malaysia ni, pakat kutuk tok laki dia. Apa? Tok laki seorang, bini ramai. Tak ramai bini. Dia rumah tangga dia 2 orang. Kenapa perempuan lain campur tangan? Bini juga lah tu. Kena? Faham tak ni? Tu ramai bini. Jadi dia laki bini bermasalah. Kenapa perempuan lain duk campur tangan? Sebab bini juga ramai bini dah. Seorang tu lelaki. Apa? Kehidupan kita ni kehidupan yang banyak masa kosong. Hubungan dengan Allah tak ada dah. Duk sara dengan dunia kan. Kehidupan kita. Nikmat yang Tuhan kurniakan, perbanyakkan kesyukuran, kita akan dipersoalkan pada hari akhirat. Bukan kita nak ni apa enggak? Nak nyohu mana? Nyohu bang gitu. Nak nyohu biar orang tahu, oh kita ni keluarga bahagia, kita ni begini, anak cucu kita ni begini. Tak payah. Tak payah. Kadang-kadang orang berilmu gitu juga. Habis tayang, tak payah. Cuba kita tengok kok contoh kok Tok Tugu. Anak menantu dia kita tak kenal. Malaikat kita pun tak tahu anak dia berapa orang. Tu anak dia. Tu menantu dia. Tu cucu dia. Orang pun tak kenal pun. Ni habis anak cucu. Dah suruh kenal belaka. Hai mana cucu dah kenal belaka. Dah suruh kenal buat apa? Tak payah. Kadang-kadang orang berilmu buat gitu juga. Saya kena hari tu. Masa itulah kerajaan tu lah. Nak bagi anugerah tu. Dia nak gambar satu keluarga. Kata siap dah lah ni. Kalau nak bagi anugerah pada satu keluarga boleh lah. Nak bagi anugerah pada saya seorang je. Lepas apa kena-kena dengan keluarga saya ni? Dia nak gambar. Nak gambar mula kata nak bagi gambar ada belaka dah. Nak bagi gambar belaka. Kata. Tak ada rumah. Dia nak gambar hak ada dah tu lah. Lepas tu mana? Ya, dok. Lepas tu senyap. Dia tanya gambar, kita pusing tajuk. Lama-lama dia pusing senyap, kita pusing senyap, kita ada. Memang saya takkan beri. Tapi tak mau kata, tak payah lah. Tak mau kata gitu. Cuma kita buat lagi tajuk. Lagi tajuk. Biar dia tak perasan mana. Akhir dia pun balik tak ingat 2 kali. Pakai awak senyap je lah. Dah kata tak payah gitu lah. Nampak berat dia kan kalau kata gitu. Sebab apa? Tak perlu. Tak perlu. Mana apa ni, bukan semua orang suka. Kalau tengok, kalau kata anak ramai, Allah anak ramainya dia, kita tak ada anak. Contohnya lah. Ada anak lelaki, kita anak puan belaka. Dia anak puan, kita ada anak lelaki belaka. Orang ni macam-macam. Dia akan boleh timbul macam-macam di hati ni. Memanglah yang didengki takkan mudarat.
kalau dia tidak, anggota zahir tidak berperanan. Ini dengki hati semata-mata. Tapi kalau anggota zahir dia berperanan, dia bukan hanya berhenti di hati ni. Hati umpama raja. Dia punya tentera dia tu. Jentera orang kata. Jentera dia tu. Akan berperanan lah. Untuk ni. Untuk supaya cita di hati nikmat Tuhan hilangkan, mana jadi. Bukan hanya senyap je. Kalau ni tidak mudarat, akan mereka didengki akan dia itu kalau dia tahu apa-apa. Bukan memberi manfaat ia dengki akan dia akan yang mereka yang didengki itu. Boleh manfaat pula orang yang didengki. Dia pun nak cerita macam mana ni. Memberi mudarat akan yang didengki, tapi mudarat akan yang didengki, bukan yang didengki itu pula dapat manfaat. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan dengki itu, maka kerana membatalkan ia dengki akan pahala kebajikan orang yang dengki. Mana? Seperti tersebut pada hadis yang pertama. Hari yang pertama hak musuh sebelah tu kan. Al-hasadu ya'kul hasanati kama takunul hatab. Dengki itu memakan, merosok, membatalkan akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu api. Mana mudarat di sendiri kerana membatalkan pahala kebajikan. Membatalkan pahala kebajikan sekalian, tidak sekalian. Tidak sekalian. Tapi kalau dengki dia berpanjangan, dengki dia sentiasa, dah pahala kebajikan dah banyak habislah. Tapi taklah kata dengki saja terbatas sekalian amal kebajikan. Tidak. Tidak terbatas sekalian. Tambahan lagi, mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Ni mudarat diri sendiri. Orang dengki ni akan mudarat diri sendiri pada agama dan pada dunia. Apa mudarat pada dirinya? Mudarat pada dirinya akan membatalkan pahala kebajikan. Tambahan pula akan dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kan Allah murka ni? Kerana murka ia orang dengki. Kerana murka ia orang dengki ni akan qada Allah. Kenapa Tuhan murka? Sebab orang dengki ni dia murka akan qada Allah. Apa dia murka qada Allah? Dia tak puas hati akan qada Allah. Dia tak setuju akan qada Allah. Allah nikmat bagai-bagai. Maka cita di hati supaya nikmat tu hilang, makna apa tu? Dia murka, tak setuju, tak puas hati, tak berkenan dengan qada Allah. Begitulah. Yang orang dengki. Orang dengki ni tak setuju dengan qada Allah, dia panggil murka akan qada Allah, maka Allah akan murka kepada mereka yang dengki. Terhapus pahala, tak hapus pahala dah. Bukan kena kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak banyak dah lagi ni. Saya balik muka surat sebelah ni. Patut ni. Lakos siapa aku surat 42 kata tak banyak apa. Lakos. Dan kikir ia, kedekut ia mereka yang dengki ni dengan nikmat Allah Ta'ala. Nikmat mana? Yang meluas ia Allah akan dekat nikmat daripada pembedaraan, daripada pemilikan. Pemilikannya bagi Allah Ta'ala atas hambanya. Dia ada kedekut pula dah. Tuhan beri nikmat ni mari daripada pembenaran Allah Ta'ala, pemilikan Allah Ta'ala atas hamba dia. Nikmat Allah Ta'ala ni luas. Dan dia dapat nikmat, minta nikmat sama dengan Allah Ta'ala. Kenapa nak cerita Allah Ta'ala hilangkan nikmat dia? Nikmat ni daripada Allah Ta'ala. Kita nak kedekut apa nikmat Allah Ta'ala yang luas?
Nikmat Allah ni luas kan. Lepas tu Allah Ta'ala beri nikmat yang bagai-bagai kepada orang tu, kita minta lah. Biar kita dapat nikmat yang sama. Kita doa, kita usaha, kita doa, kita usaha, biar kita dapat nikmat yang sama. Dia dapat nikmat yang banyak-banyak, Allah yang meluaskan. Kenapa kita nak kedekut pula nya? Kita mohon kepada Allah Ta'ala pula supaya kita dapat nikmat yang sama. Ini hak ni membatalkan pahala kebajikan, dimurkai oleh Allah. Mudarat pada agama orang yang dengki. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia mudarat juga. Maka bahawa orang yang dengki itu sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan. Kerana bahawa seterunya yang didengki itu tiada sunyi dan nikmat. Mana apa? Nikmat dia tak hilang pun, bukan bertambah. Ini mudarat dunia. Mudarat agama, terbatal pahala kebajikan. Allah Ta'ala akan murka kepada orang yang dengki akan saudara dia. Itu hak agama. Adapun hak dunia pula, orang yang dengki ni sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan. Hati tak puas hati yang berpanjangan. Sebab apa? Nikmat dia kerana bahawa seterunya. Seterulah orang yang didengki tu. Tiada sunyi dan nikmat. Mana apa? Nikmat tetap dia dapat. Bukan kata nikmat tetap dia dapat. Nikmat dia sentiasa bertambah pula. Mana apa ni? Di atas dunia ni duka cita yang berpanjangan. Serabut beci tengok orang tu dapat nikmat, Tuhan tidak hilangkan nikmat dia. Itu mudarat pada dunia orang yang dengki. Dan ada pun bahawasanya dengki itu memberi manfaat ia akan seterunya, yakni pada orang dengki. Yang dengki akan dia, di antara dia memberi mudarat ia akan dia, makan bahawasanya nikmat itu tiada hilang, tak ada jadi apa pun. Orang yang didengki tak jadi apa. Bukan orang yang didengki itu dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Orang yang dengki mudarat agama, mudarat dunia. Ini ilmu. Orang ni kita mengetahui dengan yakin apa yang dicerita ni. Kita macam dengan yakin. Orang dengki ni macam mana terbatal, terhapus pahala kebajikan, dimurkai oleh Allah, dosa besar. Mudarat di sini tahu dengan yakin. Orang yang didengki pula tak jadi apa pun. Ini ilmu. Nanti campur dengan amal, barulah dapat menjadi obat untuk penyakit hati. Bicara sekarang dah berkaitan dengan sifat dengki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.